Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai drainase jalan dan jembatan pada mata pelajaran konstruksi jalan jembatan. Oke, untuk sebelum kita memulai materi, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pertama ialah memahami definisi dari pekerjaan drainase pada jalan raya, lalu memahami fungsi dari pekerjaan drainase pada jalan raya, memahami tahapan pekerjaan drainase pada jalan raya, memahami spesifikasi dari drainase pada jalan raya. Selanjutnya adalah hal-hal yang dipelajari pada materi kali ini. Yang pertama ialah definisi drainase, yang kedua ialah tujuan drainase, ketiga bentuk penampang drainase pada jalan raya, jenis-jenis drainase, fasilitas drainase. Oke, di sini ada muncul 3 gambar. Yang jadi pertanyaannya adalah, coba kalian amati gambar di samping ini. Apa penyebab munculnya genangan? Lalu, kenapa jalan raya bisa berlubang? Dan bagaimana solusi untuk mengatasi genangan pada lubang jalan tersebut? Sebelum kita mencari solusinya, kita harus mengetahui dampak terjadinya genangan pada jalan raya. Dampak yang pertama ialah kelancaran lalu lintas terhambat, boros bahan bakar, lalu terdapat kerusakan mesin pada kendaraan, dapat menimbulkan kecelakaan, dan juga kegiatan sosial ekonomi terganggu. Nah, setelah kita mengetahui dari dampak, maka jawaban daripada pertanyaan tersebut ialah drainase. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu definisi dari drainase itu sendiri. Drainase banyak disebut sebagai beberapa bangunan yang berguna untuk mengurangi atau membuang kelebihan air di suatu tempat. Ini juga biasa digunakan untuk menjaga pasokan air agar tetap berada dalam batas aman supaya tidak terjadi banjir. Selanjutnya ialah tujuan pekerjaan drainase. Yang pertama adalah mengalirkan air hujan dari permukaan jalan agar tidak terjadi genangan. Yang kedua, mengalirkan air permukaan yang terhambat oleh adanya jalan raya ke sungai atau badan air lainnya. Dan yang ketiga ialah mengalirkan air irigasi atau air buangan melintasi jalan raya sehingga fungsinya tidak terganggu. Selanjutnya adalah penampang melintang jalan dengan saluran drainase. Di sini kita bisa melihat gambar bahwa di tengah itu ialah perkerasan jalan. Lalu di kiri kanan dari perkerasan jalan tersebut ialah bahu jalan. Nah, penempatan drainase ialah di kiri kanan setelah bahu jalan. Untuk luasnya bisa disesuaikan dengan lebar daripada bahu dan perkerasan jalan. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk penampang drainase. Yang pertama ialah bentuk trapesium. Ini biasanya umum kita temui dengan bahan dari tanah ya. Lalu yang kedua ialah bentuk persegi. Untuk bentuk persegi ini biasanya disusun menggunakan semen atau beton. Lalu selanjutnya ialah penampang drainase berbentuk setengah lingkaran. Ini juga dibuat menggunakan beton. Dan yang terakhir ialah bentuk segitiga. Ini pun sama, bisa dibuat dari tanah ataupun beton.
Selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas yang terdapat pada drainase. Yang pertama ialah street inlet atau lubang pada pinggiran jalan. Fungsi atau kegunaannya ialah memberi jalan limpasan atau aliran air hujan masuk ke saluran tepi. Yang kedua ialah manholes atau bak kontrol. Fungsi dan kegunaannya ialah pertama, untuk keperluan pemeliharaan dan pengawasan. Yang kedua, tempat bertemunya lebih dari satu saluran. Yang ketiga, tempat perubahan dimensi saluran. Yang ketiga ialah gorong-gorong. Fungsi dan kegunaannya ialah meneruskan aliran saluran yang terpotong oleh jalan. Yang kedua ialah meneruskan aliran dari kolam penampung ke sungai ataupun laut. Ya, sekian materi yang Bapak sampaikan untuk kali ini mengenai definisi, fungsi, tujuan, bentuk, dan juga fasilitas-fasilitas yang terdapat pada drainase. Materi selanjutnya akan Bapak sampaikan di presentasi yang akan datang. Terima kasih.